Saya hari tu ceramah di mana tau. Lupa. Tapi saya ingat dekat sisi minyak Shell. Saya kata kat PA saya, driver saya, kita pergi tandas. Singgah kat Shell. Masuk tandas. Bila masuk, Allah ada orang pula. Tak apa. Saya pergi beli air mineral, beli biskut, beli tisu. Saya simpan dalam kereta, saya pergi tandas balik. Elok dia keluar. Bila orang tu keluar, saya masuk. Bila masuk tengok, dia tak flash tuan-tuan. Nak maki, kita ustaz. Kalau saya tak ustaz, saya maki dah. Menatang tuan-tuan. Tapi pasal ustaz tak boleh maki. Dengan selonggok dia di situ ada tisu pula. Melak dengan tisu ya. Aduh. Tuan-tuan faham lah alat tisu ni apa. Saya pun tak jadi buang batu karang lah saya kata. Saya keluar balik. Elok saya keluar. 2 orang pakai kepiah putih. Naik motor. Berhenti depan pintu tandas. Saya kata kalau aku keluar terus. Mesti dia kata hak tu aku punya. Masuk balik tuan-tuan. Pejam mata. Tak guna betul. Ambil pipe pun pula tuan-tuan. Kalaulah saya main keluar saja, dia pergi dengar ceramah saya. Tadi Ustaz Azim mana ada jirui tu. Tak pun dia tulis dalam Facebook. Orang sekarang viral tu. Saya dah terkena dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak cakap pada tuan-tuan, kita kena ramai kawan. Bila kita ramai kawan, kita sakit ramai doa. Tadi yang saya kata tadi. Saya kata kat Datuk tadi, saya kata, saya baru balik Jepun. Sehat lah tu. Ni, lepas raya ni saya nak ceramah di Switzerland pula. Sebab tu kalau orang Pahang, Terengganu tak panggil saya ceramah, tak apa. Saya pergi Switzerland. Jepun pun putih, Switzerland pun putih. Mereka tak payah pakai kup putih. Tuan-tuan, sakit saya dah 2 tahun. Tapi sampai sekarang orang duk post ubat pada saya. Orang post suplemen pada saya. Ustaz, makanlah ubat ni. Ubat ni elok untuk jantung. Ustaz, ubat ni elok untuk kolesterol. Ustaz, minumlah air ni Ustaz. Saya buat untuk Ustaz sampai sekarang. Sebab kita ramai kawan. Kalaulah saya ramai musuh, mereka hantar apa kat saya? Yang kedua, apa benda yang nak jadi kaya? Yang kedua ialah sedekah. Sedekahlah petua yang paling besar untuk menjadi kaya. Apa dalilnya Ustaz? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu rajulan ya'fu illa izzah wa ma tawadha'a rajul wa ma tawadha'a ahadu lillahi illa rafa'ahu Allah." Ada 3 benda yang Nabi sebut. Pertama, sesiapa yang bersedekah, sesungguhnya sedekah itu tidak mengurangkan hartanya. Nombor 2, sesiapa yang memaafkan orang lain akan diangkat darjatnya. Yang ketiga, sesiapa yang merendah diri tawaduk, Allah Ta'ala akan angkat amalannya, akan angkat doanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan takut untuk bersedekah. Dengan bersedekah apa kita dapat? Nombor 1, bersedekah itu menghilangkan penyakit kita. Dengan bersedekah menghilangkan penyakit zahir dan batin. Kenapa kita sombong? Sebab jarang bersedekah. Kenapa anak kita degil? Mak bapak jarang sedekah. Kenapa hati kita keras? Sebab jarang sedekah. Kenapa kita ni tak habis-habis penyakit satu. Cuba tengok sedekah engkau. Yang kedua, sedekah itu menumbuhkan rezeki. Allah bagi rezeki macam-macam tuan-tuan.
Jangan takut dengan rezeki. Rezeki bukan manusia bagi. Rezeki Allah yang bagi. Yang ketiga tuan-tuan, Allah Ta'ala akan menggantikan sedekah kita dengan benda yang lebih baik daripada apa yang kita sedekah. 7 hari bulan April yang lepas, saya pergi ceramah di Singapura. Saya sebenarnya dah setahun saya berehat daripada berceramah di Singapura. Tapi start bulan ni, saya terima balik ceramah di Singapura. Dan PA saya beritahu, dia kata, Ustaz, ceramah Ustaz di Singapura sampai bulan 2 tahun depan. Tu dia. Orang booking tiap-tiap bulan sampai bulan 2. Saya kata, aku ada umur, tak ada nyawa, tak ada umur, mati, tak ada. Tuan-tuan, saya sangat yakin dengan hadis ni. Tapi saya nak ajar pada PA saya, pembantu khas saya, yang baru pertama kali saya bawa dia pergi teman saya berceramah di Singapura. Sebelum ini saya pergi berceramah dengan pembantu saya. Nama dia Anwar bin Mak Taib. Jadi bila saya kawan dengan Datuk ni, waktu Datuk di Lumut, saya bawa Anwar sekali. Naik kapal, duduk dalam kapal dengan Datuk. Helikopter dia, saya tak naik lagi. Anwar ni ikut, dia kerja dengan saya 22 tahun. Kerja dia buat jadual saya, atur ceramah saya, atur program dalam TV, atur saya punya buku semua dia atur. Ceramah saya 22 tahun tuan-tuan, dia yang buat. Banyak pahala ni Anwar ni. Saya bukan tahu apa. Saya nak ceramah ni, saya tak tahu di mana saya nak ceramah. Dia yang buat kerja semua. Siapa dia urus. Dia meninggal 9 Mac yang lepas. Jadi, pertama kalilah dia ni pula yang baru ni, ikut saya pergi Singapura. Saya nak ajar dia. Saya kata, Man, pergi ambil boarding pass. Saya tunggu atas kerusi ni. Dia pergi ambil. Saya bawa beg cokoh tu. Pakai baju kotak-kotak, duduk sila. Saya jarang duduk macam ni. Saya kalau duduk atas kerusi kat mana-mana pun, saya duduk sila. Setiap orang kampung kan, duduk sila cokoh. Orang tengok main mana dia ni. Dengan pakai selipar Jepun. Pakai ketayap beli kat Mekah 3 rial tu. Duk cokoh. Tuan-tuan, saya dapat 5 mark. Saya ceramah di Singapura, di Stadium Bedok. Saya dapat 5 mark. Cantik mark dia. Dia tulis di situ, cintailah Rasulullah. Kemudian dia ada bunga-bunga, dia ada khat. Saya dapat 5 gelas. Saya tengok gelas tu, saya bawa dalam beg plastik. Saya kata, nak bubuk dalam beg pakaian kecil. Saya nak pergi Kuching. Singapura ke Kuching pula. Nak bawa plastik ni maklum sajalah. Ni betul-betul susah sungguh ni, beg plastik je ni. Saya kata kat Budiman, ambil satu, saya ambil satu. Yang 3 ni, Man, kita sedekah, siapa-siapa lalu kita bagi. Saya pun duduk sila, duduk tunggu flight datang Bangla. Dia bagi salam kat saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam hati saya kata, mesti dia ingat aku Bangla. Saya tengok dia. Nak bagi dekat dia, dia ada lagi 3 orang. Tak payah, dia seorang dapat, 3 tak dapat. Duk pegang tangan, lalu depan saya. Ni romantik je tuan-tuan. Lalu satu orang lagi, dia tengok, dia berhenti. Assalamualaikum. Ustaz Kazim ke? Ya, saya. Ustaz nak ke mana, Ustaz? Saya nak ke Kuching. Abang nak ke mana? Saya nak ambil boarding pass sekejap. Oh. Abang,
saya nak hadiahkan pada abang. Mak. Ya Allah Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Sama-sama abang. Dapat kat dia satu mak. Tinggal lagi 2. 5 minit tak sampai lepas dia pergi, datang pula orang nombor 2. Ustaz Kazim ke? Ya. Ya Allah Ustaz, bertuahnya saya dapat jumpa dengan Ustaz. Ya Allah Ustaz, saya pun bertuah dapat jumpa abang. Tuan-tuan, dia ambil daripada poket dia, dia sedekah kat saya. Saya salam-salam ada kertas dalam tu. Buka-buka duit. Abang, apa hal ni bang? Tak apa Ustaz, hadiah untuk Ustaz. Abang pula tuan-tuan. Ya benar faham, tak faham sudah. Tinggal lagi 2. Saya kata Man, dah lapar lah Man. Jom kita naik tingkat atas airport Singapura. Naik eskalator tu, makcik cleaner duduk sapu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ya Allah Ustaz, lama tak nampak Ustaz. Ada, saya rehat sekejap. Saya ambil satu mak, bagi kat dia. Dia tengok mak dia cium. Ya Allah Ustaz, terima kasih. Ingat kat akak. Saya pun makan cendol. Duduk situ, cendol 1, saya kata. Teringat iklan cendol tu. Alah pipi merah, panas tak dapat makan cendol. Hari itu saya makan cendol. Bila saya makan cendol tuan-tuan, datang satu laki-laki. Dia salam dengan saya. Ustaz, seronok jumpa Ustaz. Dia ambil, dia salam lagi. Apa ni abang? Hadiah untuk Ustaz. Ya Allah abang. Tak lagi tuan-tuan. Dah 2 sampul saya dapat. Sampai orang yang nombor lain pula datang. Suami dia bongkok. Ustaz, suami saya ni sakit. Boleh tak Ustaz jampi sekejap? Saya pun bangun. Saya baca doa. Surah Hud ayat 56. Saya pegang di belakang dia. Inni tawakkaltu ala Allah Rabbi wa Rabbikum ma min dabatin illahu akhidhun binasiyatiha. Inna Rabbi ala sirati mustaqim. Baca doa. Dah. InsyaAllah abang mudah-mudahan sembuh. Saya tak baca lah jampi serapah. Dulu-dulu kalau orang pegang macam itu, dia baca puh kiri, puh kanan, taik babi besar lengan. Dulu tuan-tuan. Zaman jahiliah tu lah doa dia. Sekarang tak jahiliah dah. Tuan-tuan tahu, dia ambil duit, dia bagi lagi duit. Abang, saya bukan jual jampi bang. Tak apa, hadiah untuk awak. Makanlah cendol. Datang satu perempuan, dia ambil bil. Dia ambil bil saya tu. Kak, tak apa Ustaz, saya bayarkan untuk awak. Ya Allah. Lepas dia bayar, dia bye-bye. Okey Ustaz, dah bayar tau. Bye-bye. Kalaulah saya tahu dia nak belanja tuan-tuan. 4 cendol saya order tuan-tuan. Saya pun buka. Saya kata, Man, cuba tengok apa dia orang bagi. Sampul yang pertama $30. Sampul yang kedua $50. Sampul yang ketiga $100. Modalnya mak 2. Tu pun bukan saya punya, orang hadiah. Tapi Allah Ta'ala balas tak sampai sejam $150. Belum campur yang makcik tadi belanja saya makan cendol. Saya dapat $200 dalam tempoh tak sampai 15 minit. Tuan-tuan tak yakin lagi dengan ayat Quran surah Al-Baqarah yang menjelaskan siapa-siapa yang bersedekah akan digandakan sedekahnya? Takut apa tuan-tuan nak sedekah? Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Takut apa nak sedekah? Wahai Rasulullah, pada siapa yang patut kami bersedekah membelanjakan harta kami ya Rasulullah? Wahai Muhammad, jawab kepada mereka, ma anfaqtum min khair, apa yang baik-baik kamu sedekahlah. Pada siapa? Falil walidain, mak bapak kamu. Nombor 1, mak bapak kita. Jangan kedekut nak belanja pada mak bapak. Ini mak duk pakai telekom buruk.
Belilah ke dia telekung Khadijah, Habibah ke apa benda ke. Bulan Ramadan ni bawa lah mak buka puasa tempat special sikit. Ni duk makan buka puasa kat surau ya. Sponsor orang ya. Bawa lah mak ayah nu pi umrah. Yang kita tiap-tiap tahun melancung. Nombor 2, wal aqrabin. Orang yang hampir dengan kamu. Isteri kita, suami kita, anak-anak kita. Jangan kedekut. Ada suami ni punya kedekut tuan-tuan. Makan di kedai. Belanja kawan-kawan capati. Tapi tak pernah bungkus buat balik ke anak dan isteri. Bila isteri tanya, abang, tak ada buat balik apa-apa ke? Ada apa? Diam, isteri tak kata apa. Tanya banyak penampak naik ke muka. Dia tak? Kedekut. Ada yang buat balik KitKat. Bapa buat balik KitKat. Dia pergi makan lah jamban. Duk dalam tandas makan ngap. Takut anak minta. Apa jenis pak ni tuan-tuan? Kedekut tu hidup masih ni apa? Nabi kata, Allah kata, nombor 2 nak sedekah. Bagi kepada orang yang hampir dengan kamu. Wal aqrabin, adik-beradik kamu. Anak saudara kita, kakak kita, abang kita. Saya ada sekolah. Saya dah cakap dalam Facebook saya tadi, pagi tadi. Orang telefon saya pukul 1 pagi. 1 pagi saya balik pada forum tu, saya duduk kat hotel. Saya nak tidur lah. Ustaz nak bertanding ke? Mana ada. Saya buka lah online. Surat khabar online. Ustaz nak bertanding. Kalau gitu kau pergi tanya dia lah. Masa bila aku cakap, aku nak tidur lah. 1.45. Kakak saya pula telefon. Kamu nak bertanding ke? Bila masa pula aku nak tidur. Lala tak tidur, tuan-tuan duduk menung aja. Menung, tuan-tuan kunci dah pintu, tuan-tuan mekak tuan-tuan. Kunci selak kat atas tu. Selak bang, selak je. Selak tu. Buka, masuk tak boleh, keluar tak boleh. Tontang. Tukar lain lah Datuk pintu tu, menyemak tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan, saya nak cakap pada tuan-tuan ni. Bila saya tak boleh tidur pukul 3 pagi, saya jadi pening. Sampailah sekarang orang duk telefon saya tak berhenti. Saya tulis dalam Facebook saya. Saya nak jadi calon bebas. Apa? Saya ada 1,000 orang pelajar. Saya ada 67 orang staff. Yang nak cari makan 67 staff. Yang ada anak, yang ada isteri. Kalau saya nak jadi calon bebas, calon pilihan raya, siapa nak jaga dia orang? Dari 1,000 orang ini, ada 45 orang anak yatim. Orang miskin. Kalau saya jadi YB, siapa nak bela mereka? Saya tak mau. Saya tak nak campur politik, saya cakap. Itu yang saya tulis dalam Facebook. Tuan-tuan, ada bila saya pergi ceramah di KL, ada satu orang parking sebelah kereta saya. Saya keluar, dia keluar. Saya pakai kereta Vampire. Pontianak nama dia. Dia pakai kereta Mercedes. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak saudara saya mengaji sekolah you. Oh gitu. Nama apa Oh dia tu anak yatim. Anak saudara saya, adik saya meninggal. So isteri dia hantar adik ipar I hantar sekolah you. 2 orang kan? Ya. Saya bila dia cakap anak saudara dia hantar di sekolah saya, dia pula pakai Mercedes, naik bulu rumah ni. Berdiri bulu rumahku. Saya kata abang, itu anak saudara abang, bukan anak saudara saya.
Dia duduk di sekolah saya, makan percuma, pakaian percuma, segala-gala ubat semua percuma pasal dia anak yatim. Tak tahu pula saya, abang ni ialah pak saudara dia. Kenapa abang tak bela? Kenapa hantar pada saya? Jadi tanggungjawab saya pula nak bela, sedangkan abang ni kaya. Saya cakap direct tuan-tuan. Macam mana directnya saya cakap, suruh tutup pintu tu. Saya kata abang, ini tanggungjawab abang. Dia darah daging abang. Anak adik abang, darah daging awak. Kalau anak itu ialah perempuan, abang walinya. Abang walinya. Kenapa saya nak jaga? Berubah muka dia tuan-tuan. Kalau abang nak pahala lebih, bela kereta ni tak ada pahala abang. Bela anak yatim ada pahala. Saya cakap tuan-tuan. Bukan saya kedekut. Tapi saya sayang dekat abang. Abang gugur pahala yang begitu besar. Hilang pahala yang begitu banyak. Hilang pahala untuk masuk syurga abang. Dengan sebab bela anak yatim. Abang tinggalkan abang tak bela. Pahala abang dah rugi. Mai kat saya. Saya nak pulangkan balik pahala tu pada abang. Bulan depannya dia bawa keluar tuan-tuan. Tah di mana dia letak, lantak dia tuan-tuan.